Osman duduk di Telaga Aris, nama telaga tu di Madinah tu, Telaga Aris. Dia duduk putar-putar, buat jatuh dalam telaga. Jatuh dalam telaga. Bila jatuh dalam telaga saat ni, dia suruh orang. Apa dia orang panggil? Itu. Kajang, suruh orang tak selang sehari, kira hari habis tak jumpa. Tu pelik. Itu rahsia. Tanda mengikut Syah Waliullah, semua yang berlaku tu adalah tanda kepada pemerintahan yang khassah, khilafah khassah, pengganti Nabi yang istimewa sangat. Sekat 3 tu tak termasuk Ali. Tak termasuk Ali. Sebab Sayyidina Ali tak ada pakar dah cincin, jatuh, hilang. Dia naik jadi khalifah betul, tapi dia pakar kau cincin tak. Banyak lagi. Nabi SAW mimpi tali daripada langit tu, tali naik satu orang, naik pula yang kedua, naik pula yang ketiga, putus tali. Lepas tu disambung. Apa maksud? Ulama bahan isyarat kepada zaman pemerintahan sahabat dia. 3 juga dia sebut. 3 juga dia sebut. Naik yang ketiga tu putus. Zaman Sayyidina Osman tu berlaku fitnah, putus, tapi disambung juga, dia boleh naik ke atas juga. Mana isyarat ini 3 orang sahabat ni istimewa, ikut dia naik ke atas dan diterima di sisi Allah. Walaupun kucahlah kita kata sikit di zaman Sayyidina Osman, tapi itu bukan kesilapan dia, bukan kesalahan dia, saja orang menimbulkan fitnah. Mana putus dari segi zahirnya nampak putus, orang kata dia tidak ikut Nabi lah, macam-macam, tetapi sebenarnya disambung. Sambung dia boleh naik juga. Sekat tu berhenti. Tak ada sebut lepas pada tu. Sahabat-sahabat mimpi banyak pun isyarat ke situ juga, sekat 3 tu juga. Abu Hurairah sifat apa ni, Nabi SAW beri satu pundi-pundi kecil ke dia. Jabir lah, kita kata jabir kecil yang mengandungi buah tamar. Dia kata mu makan hak ni, tak usah buka. Abu Hurairah makan hak tu tak habis. Sejak zaman Nabi sampai ke zaman Sayyidina Osman, tak habis. Lepas tu sampai zaman Sayyidina Osman tu dia buka tengok. Lepas pada tu memang tak ada. Syah Waliullah kata ini semua ada makna ni. Apa yang berhenti sekat tu? Sayyidatina Aisyah kata hak Nabi tinggal kepada dia gandum, tinggal makanan, dia dah ambil hak tu semacam, ambil hak tu tak habis dalam bekas kecil. Siapa sekat zaman Sayyidina Osman, lepas pada zaman Sayyidina Osman tak ada, habis. Tengok apa semua ni. Maknanya tidak saja-saja ni demon ni penting. Sayyidina Ali khilafah khassah juga mengikut Syah Waliullah. Bukan dia kata Sayyidina Ali ni tidak khilafah khassah. Khilafah khassah tadi ciri-ciri dia tadilah. Orang Quraisy masuk Islam awal ada belakang tu. Tetapi kalau kita tengok semua sahabat baik dia ke? Tak. Masa pemerintah dia aman molek ke? Tak. Dia ada kelemahan, kekurangan dia. Hak tu walaupun khilafah khassah tetapi tidak muntazimah, ghairu muntazimah. Itu mengikut Syah Waliullah. Dalam istilah dia. Hak 3 sebelum pada tu orang panggil khilafah khassah muntazimah, teratur molek, jelujur molek. Sayyidina Ali khilafah khassah juga. Khilafah khassah ni mengikut Syah Waliullah lebih lagi daripada khilafah rasyidah. Khilafah ur-rasyidin tu orang dulu kata itu bawah lagi. Demon ni khilafah rasyidah juga, tetapi dia ada lebih khilafah khassah. Mana kalau kata khilafah khassah dia mesti khilafah rasyidah. Tapi kalau kata khilafah rasyidah tidak semesti khilafah khassah. Tak mesti. Gitu. Mana khilafah khassah Sayyidina Ali ni lebih juga, tetapi dia ada tadi beberapa kekurangan yang berlaku semasa dia, bukan dengan kehendak dia, tapi telah berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Itu dipanggil khilafah khassah juga, tapi tidak muntazimah. Adapun Sayyidina Muawiyah ini mengikut Syah Waliullah. Begitu juga Ibnu Khaldun apa? Dia kata ini khilafah rasyidah dan seterusnya khilafah rasyidah tu ada lagi, tapi bukan khilafah khassah. Bukan khilafah khassah Muawiyah, walaupun sahabat pun, walaupun Quraisy pun, sebab dia bukan masuk Islam awal. Ada kelemahan.
ada kekurangan dia. Dia khilafah Rashidah, Khalifah Rashid orang panggil. Tetapi bukan khilafah termasuk pemerintah dia tu khilafah khassah, tidak. Itu cara pembahagian dia tu berbeza daripada yang lain. Pandangan dia tu berbeza daripada yang lain. Itu Syah Waliullah. Tapi hak dia walaupun lain, dalil dia tu, alasan dia tu kukuh, kemah cara pembahagian dia tu, menyebabkan jadi orang kagum dengan kitab tu. Kagum dengan kitab tu. Tapi kitab tu dalam bahasa Farsi, dalam bahasa Farsi. Tak siapa kita lah. Dalam bahasa Arab pun tak ada lagi. Dalam bahasa Arab pun tak ada lagi. Kalau Hujjatullahil Balighah tu memang dia tulis dalam bahasa Arab. Tu memang ada lah. Siapa adalah orang kagum dah tu dengan kitab dia tu. Tapi hak ni lagi ni sebenarnya kitab dia yang sama taraf dengan hak tu, Hujjatullah. Tapi dia tulis dalam bahasa Farsi. Dan kerana dia tulis kitab tu lah, dia telah dihukum oleh kerajaan Syiah di India pada masa itu. Itu sejarahnya. Hukum kan? Tarik tangan dia, diregangkan tangan dia, sampai dia tak boleh menulis sampai mati. Kitab tu terakhir dia tulis. Ditarik. Tu pemerintah Syiah. Pasal apa? Hujah Syiah mati dengan sebab dia waktu bikin kitab tu nak ayat khilafah khassah ni gapo dia ciri-ciri dia. Sistem pemerintahan Islam yang sebenar contoh lagu mana. Selepas pada waktu khilafah Rashidah ni lagu mana. Mana kitab tu menceritakan tentang sistem pemerintahan Islam. Itu sebenarnya. Dan selepas pada tu dulu kuat Syiah. Lepas pada tu Syiah korang di India, ahli sunnah yang menguasai. Itu kelebihan Syah Waliullah. Itu sejarah. Lepas pada tu ahli sunnah, mana-mana pun sunnah saja. Hak Syiah pun jadi sunnah, balik jadi sunnah. Itu sejarah. Tapi harga dia nya kena tariklah tangan. Dan dia mati dengan gitu. Tak apalah. Jauh dah tu pergi tu, sini nak ayatnya. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman pun ikut Nabi juga. Imam Bukhari nak ajar kita, kalau ada khilaf di antara sahabat, kita kena tengok pula sahabat ni tak sama. Ni orang setara Abu Bakar, Umar dan Uthman ni lagu mana? Kita kena utama hak tu. Cara kita nak tarjih, nak melebihkan, ada dua pendapat, mana lebih kuat kira-kira. Itu kaedahnya ya, Imam Bukhari bagi. Tak apalah, kita tengok hadis tu. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan katih. Kita terjemah katih lah, katih beri. Lepas tu dia pun semaya dengan tidak berwudu. Bermakna tidak perlu ambil air semaya. Tidak batal air semaya. Dan Ibnu Abbas ini yang meriwayatkan gini orang kemudian, sahabat muda ni, kira-kiranya dia tengok tu sampai kemudian lah, sampai kemudian. Dia tidak berwudu. Kalau kita terima lah kata nak ambil wudu juga, boleh ke tidak? Molek ke tidak? Situ ada dua pula pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini sudah mansuh, ambil air semaya ni mansuh tu. Tak ada dah. Kewajiban dia tak ada dah. Batal air semaya tak. Ada yang mengatakan tidak. Hukum itu tidak mansuh. Cumanya hukum dia tu daripada wujub berpindah kepada istihbab. Dia jadi koreknya. Dan molek kepada orang-orang yang nak membersihkan diri dia. Orang yang nak menjaga peribadi dia, orang panggil orang khawas lah. Benda-benda yang kecil lagu tu pun dia ambil kira. Tetap molek dia kata. Sekat macam Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi kata gitu. Hak ni dia kata tidak mansuh. Ada juga benda yang hak ni kata mansuh, hak ni kata tidak mansuh. Ada yang benda semua kata memang mansuh belakang dah. Semua sepakat. Ada yang masih khilaf. Hak masih khilafnya umpamanya hak ni. Ni masih khilaf. Sebabnya macam Baihaqi, macam Imam Abu Dawud, dia kata tetap ada hukum. Cuma hukum ni jadi molek. Kalau orang tu kalau dia buat gini lagi baik. Ini orang panggil wudu orang khawas. Bukan kerana wajib, tidak. Tapi kalau dia buat lagu tu, apalagi dia kalau dia ingat tadi falsafah ataupun hikmah yang kita sebut tadi, tetap ada faedah dan kebaikan dia.